Di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi, mana dihulur sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Hadirin sekalian, kini tibalah masanya majlis dengan segala hormatnya dan takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Lukanisman bin Awan Sauni, Timbalan Menteri Kesihatan, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya meraihkan majlis pelancaran sambutan Hari Pembantu Perubatan Tingkat Kebangsaan bagi tahun 2023. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku, kita berjumpa lagi. Saya pun baru tahu beliau adalah merupakan seorang MA. Selalu dia pakai baju bling-bling, merah, ungu, pink. Hari ini dia smart dengan pakaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kerajaan Perpaduan, salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Datuk Dr. Asmayani binti Khalid, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan. Yang berbahagia Datuk Dr. Nurhayati binti Rusli, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam. Yang berusaha Encik Nur Azman bin Abdul Rahman, serta usaha bahagian sumber manusia. Yang berusaha Profesor Dr. Haji Ismail bin Muhammad Saibun, Penaung Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia. Yang berusaha Encik Zuhelmi bin Abdullah, Ketua Penolong Pegawai Perubatan Malaysia, Cawangan Penolong Pegawai Perubatan. Yang berusaha Tuan Haji Mustafa bin Majid, Presiden Persatuan Pembantu Perubatan. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Kesihatan Malaysia, pengarah-pengarah kesihatan negeri, pengarah-pengarah hospital, ketua-ketua penolong pegawai perubatan negeri, Presiden Kesatuan Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan Semenanjung Malaysia, pesara-pesara penolong pegawai perubatan serta penolong pegawai perubatan, serta semua tetamu dan rakan-rakan media yang hadir pada pagi ini. Terlebih dahulu, marilah kita memanjat rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun bersama-sama dalam majlis pelancaran Hari Pembantu Perubatan ke-12 peringkat kebangsaan tahun 2023. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada jawatankuasa penganjur yang telah sudi menjemput saya ke majlis ini sekaligus menyempurnakan majlis pelancaran Hari Pembantu Perubatan ke-12 peringkat kebangsaan tahun 2023 sebentar lagi. Tahniah dan syabas kepada jawatankuasa penganjur dan semua tenaga penggerak yang komited menganjur majlis pelancaran ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada semua jemputan dan peserta yang turut hadir memeriahkan majlis pada hari ini. Justru saya mengucapkan selamat Hari Pembantu Perubatan kepada semua warga pembantu perubatan walaupun di mana suara anda berada. Juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah merupakan anak bekas pembantu perubatan. Anak orang Padang, orang negara dalam orang Sarawak pun kat sini pun selalu sebut anak Teresa, anak Teresa. Lahir daripada yang memberikan rezeki, dapat berjumpa dengan keluarga besar pembantu perubatan Malaysia pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya dimaklumkan bahawa majlis pelancaran Hari Pembantu Perubatan ini merupakan acara tahunan yang disambut pada setiap 10 Mac setiap tahun bagi meraihkan semua penolong pegawai perubatan PPP di seluruh negara. Pada hari ini, saya bersama-sama dengan anggota-anggota pengurusan tertinggi kementerian hadir ke majlis hari ini untuk bersama-sama meraihkan Hari Pembantu Perubatan sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan di atas bakti mulia yang telah dicurahkan oleh pembantu perubatan dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan. Sesungguhnya, bakti tuan dan puan amat dihargai demi meningkatkan taraf kesihatan rakyat Malaysia. Semoga dengan komitmen dan sokongan pelbagai pihak, terutamanya pihak pengurusan tertinggi KKM
dapat menjadi pemangkin kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam meningkatkan lagi tahap perkhidmatan serta profesionalisme profesi pembantu perubatan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini, sambutan Hari Pembantu Perubatan yang ke-12 peringkat kebangsaan disambut dengan tema Bakti Mulia Profession di Perkasa Masyarakat Sejahtera. Pemilihan tema ini mencerminkan kesungguhan serta pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan sebagai barisan hadapan dalam sistem penjagaan kesihatan dengan memberikan perkhidmatan secara profesional dan penuh dedikasi serta mempunyai daya tahan, daya juang yang utuh, sama ada fizikal dan mental, sekalipun berdepan dengan kesukaran. Jasa tuan-tuan dan puan-puan merupakan bukti bakti mulia bagi memastikan masyarakat mendapat perkhidmatan yang terbaik untuk kesejahteraan. Pembantu perubatan merupakan di antara profesi utama di dalam kitaran penyampaian perkhidmatan kesihatan di negara ini. Pembantu perubatan berkhidmat di kebanyakan perkhidmatan kesihatan termasuk kecemasan dan pra-hospital, kesihatan primer, unit-unit kepakaran dan juga institusi kesihatan yang lain, sama ada sektor kerajaan maupun swasta. Justru bagi memastikan berlakunya perkembangan tahap karier pembantu perubatan, penempatan jawatan baharu pembantu perubatan perlu diberikan fokus utama. Antara fokus utama di dalam perkara ini ialah dengan lebih menumpukan kepada perkhidmatan pesakit di jabatan pesakit luar maupun jabatan kecemasan supaya sasaran untuk mengurangkan masa menunggu pesakit di fasilitis kerajaan dapat dicapai. Selain itu, penambahbaikan terhadap skop kerja pembantu perubatan perlu diteliti. Keupayaan pengetahuan dan kebolehan pembantu perubatan seharusnya dapat digunakan di dalam menambah baik sistem perawatan pesakit. Sekiranya ia dapat dilaksanakan, ia dijangka mampu mengurangkan masa menunggu pesakit. Mengikut kajian sumber manusia kesihatan oleh bahagian perancangan pada 2018, menunjukkan bahawa bilangan penduduk Malaysia pada tahun 2025 dijangkakan seramai 36 juta orang. Berdasarkan unjuran bilangan penduduk ini, keperluan pembantu perubatan ialah seramai 44,804 menjelang tahun 2025. Ini memberi gambaran bahawa sistem perkhidmatan kesihatan memerlukan pertambahan jawatan sebanyak 20,945. Justru keperluan jawatan setiap tahun 2022 hingga tahun 2025 adalah seramai 3,142 jawatan setahun. Pada masa ini, bilangan pembantu perubatan di negara ini ialah seramai 23,329 orang, iaitu dengan nisbah 1:1,400 berbanding populasi penduduk. Seramai 18,438 pembantu perubatan berkhidmat di Kementerian Kesihatan dan 4,891 pembantu perubatan berada di sektor swasta. Selain itu, terdapat seramai 4,400 orang pembantu perubatan yang masih berstatus kontrak, manakala seramai 1,648 pembantu perubatan telah dilantik ke jawatan berstatus tetap. Dan ini adalah merupakan isu-isu yang sering diperkatakan di media-media sosial dan apa-apa utama, dan saya berharap kepada penjawat MA yang berstatus kontrak sekarang, pihak kementerian dan pengurusan tertinggi merangka dan juga mengkaji bagaimana mekanisme untuk kita menetapkan pegawai-pegawai, terutama sekali pegawai-pegawai yang berada di bawah tajaan kementerian. Dan juga pada penggulungan bajet semalam, saya telah menyatakan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 telah meluluskan sebanyak 3 bilion dana untuk perkhidmatan di semua skim-skim di bawah Kementerian Kesihatan, dan jumlah ini termasuk pegawai-pegawai pembantu perubatan kita ambil untuk memulakan fasilitis KKM yang baru. Selagi dengan teras keempat dalam plan pembangunan profesion penolong pegawai perubatan 6P, inisiatif pelaksanaan pendaftaran Assistant Medical Officer Technical Expert AMOTEX dan Academy of Medical Assistant Malaysia ACMA telah diperkenalkan.
Amotex merupakan singkatan kepada Assistant Medical Officers Technical Expert, merupakan satu inisiatif bagi pengiktirafan kepada pembantu perubatan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran tinggi serta menepati syarat-syarat tertentu di dalam sesuatu bidang pengkhususan. Inisiatif Amotex berperanan bagi memastikan penolong pegawai perubatan yang didaftar sebagai Amotex akan kekal di bidang pengkhususan masing-masing bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan sentiasa berada di tahap yang optimum. Manakala ACMA pula merupakan sebuah organisasi yang berperanan untuk memperkasarkan fungsi profesion melalui aktiviti latihan dan pendidikan, penyelidikan, advokasi, konsultasi dan lain-lain. Ia juga selaras dengan inisiatif Amotex yang berteraskan latihan pengkhususan. Melalui ACMA, kualiti perkhidmatan penjagaan kesihatan negara ini dapat ditingkatkan. Peruntukan awal sebanyak 100,000 telah diluluskan oleh KKM bagi tujuan penubuhan ACMA yang akan beroperasi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Pembantu Perubatan Seremban. Program pembangunan profesion penolong pegawai perubatan juga telah mensasarkan sebanyak 75% penolong pegawai perubatan memiliki ijazah pertama menjelang tahun 2030. Seperti mana kita sedia maklum, peningkatan tahap pendidikan akan berupaya meningkatkan tahap pengetahuan, kompetensi dan sekaligus meningkatkan mutu perkhidmatan. Ketika ini terdapat dua buah universiti awam iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Sultan Zainal Abidin dan satu sebuah universiti swasta iaitu Universiti Terbuka Malaysia OUM yang menjalankan program khusus di peringkat ijazah untuk penolong pegawai perubatan. Namun begitu, bilangan penolong pegawai perubatan yang memiliki ijazah masih kecil iaitu kurang daripada 10% dan masih jauh daripada sasaran yang ditetapkan. Justru beberapa sesi lebat urus telah diadakan antara cawangan perkhidmatan penolong pegawai perubatan dan Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia dengan beberapa universiti awam dan swasta telah dibuat untuk membuka lebih banyak program ijazah pertama untuk penolong pegawai perubatan. Penglibatan dan pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi memartabatkan lagi profesion PPP di peringkat antarabangsa, cawangan perkhidmatan penolong pegawai perubatan, bahagian amalan perubatan KKM dengan kerjasama Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia dan Kesatuan Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan Semenanjung Malaysia akan menganjur Global Association of Clinical Officers and Physician Associates GACOPA Third International Delegates and Scientific Conference yang akan diadakan dari 18 hingga 21 Jun 2023 di Everly Hotel Putrajaya. Program ini dijangka akan melibatkan lebih kurang 500 delegasi GACOPA dari 20 negara akan menghadiri persidangan ini. Persidangan ini bertemakan Harmonizing Clinical Officers and Physician Associates Towards Attaining Universal Health Coverage. Pemilihan Malaysia adalah sebagai tuan rumah kali ini merupakan satu pengiktirafan antarabangsa terhadap profesion pembantu perubatan. Tuan-tuan dan puan-puan, harapan KKM sesungguhnya usaha untuk meningkatkan tahap profesionalisme profesion pembantu perubatan ke tahap tertinggi bukan lagi suatu pilihan, sebaliknya adalah satu kemestian dalam menghadapi cabaran masa depan. Saya menyeru agar tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berpegang teguh kepada etika, profesionalisme, mengamalkan konsep kerja berpasukan, penyayang serta berintegriti demi kesihatan masyarakat dan kesejahteraan sejagat. Kementerian Kesihatan akan sentiasa komited dalam menyokong usaha pemerkasaan peranan penolong pegawai perubatan di dalam sistem penyampaian kesihatan di negara ini. Jasa pengorbanan semua penolong pegawai perubatan sejak dahulu lagi serta semasa pandemik COVID-19 baru-baru ini akan sentiasa dikenal dan dihargai. Adalah menjadi tradisi sempena sambutan Hari Pembantu Perubatan diadakan juga penganugerahan tokoh pembantu perubatan dan tokoh pembantu perubatan harapan bagi menghargai jasa dan bakti serta sumbangan penolong pegawai perubatan kepada profesion. Tahniah diucapkan penerima anugerah semoga yang menjadi inspirasi kepada yang generasi akan datang. Pada tahun ini, saya juga difahamkan terdapat juga anugerah Sinar Permata
turut disediakan bagi menghargai kepimpinan di kalangan ketua penolong pegawai perubatan yang menerajui organisasi pembantu perubatan sama ada di sektor perkhidmatan awam, swasta ataupun badan yang mewakili profesyen pembantu perubatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas jasa dan juga bakti anda kepada kerajaan, terutama sekali KKM semasa pandemik COVID-19. Dan juga saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada pelakon-pelakon yang memilih profesyen pembantu perubatan ini sebagai karier anda. Ini adalah merupakan satu pilihan yang tepat dan juga pilihan ini dijadikan sebagai karier yang akan berkembang. Dan sudah pasti saya berharap agar pihak pengurusan tertinggi akan sentiasa melihat, memerhati dan memikirkan apakah langkah-langkah terbaik untuk menjaga kebajikan para pegawai pembantu perubatan. Jasa anda akan sentiasa dikenali oleh rakyat, kehadiran anda sentiasa dirasai, dan saya pun memahami fungsi dan kerja anda. Dan saya berharap agar kestabilan politik dan kestabilan negara yang diadakan di bawah kerajaan perpaduan ini akan memberikan kestabilan ekonomi, dan sekaligus kita berharap agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan akan meningkatkan lagi dana-dana ataupun peruntukan belanjawan pada masa-masa yang akan datang. Dan akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Penganjur kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan majlis hari ini. Semoga Hari Pembantu Perubatan tahun ini disambut dengan meriah dan bermakna. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Pelancaran Hari Pembantu Perubatan ke-12 Peringkat Kebangsaan tahun 2023.